Lepas tu hak belakang tu tak puas hati, nak bagi ada lagi. Dia bubuh lah AMN PJK. Habis dah sebaris, apa aku nak bubuh? KWSP bubuh lah. WWE ikut lah. Nombor kereta dia PNT. Orang pun tanya, tak ada lagi aku dengar pangkat PNT. Ni nombor pelik kereta aku lah. Bukan orang tahu pun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majlis ilmu kita senantiasa diberi rahmat dan keberkatan dari sisinya. Tiada lain yang kita cari, tiada lain yang kita pohon, kecuali hanyalah kehidupan yang diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah malam ini kita akan membicarakan serba sedikit tentang surah yang disebut sebagai surah yang ada jaminan, yang ada pertahanan, yang ada, kita panggil apa, filter, kita panggil sebagai benteng tentang huru-hara fitnah, terutama fitnah Dajjal di akhir zaman, yang selalu kita baca, iaitu suatu surah yang disunatkan untuk dibaca pada hari Jumaat, iaitu surah Al-Kahfi. Bila membicarakan surah Al-Kahfi, apa yang kita nak bicarakan pada malam ini ialah berkenaan dengan sebab kenapa surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai contoh, Imam Ibnu Katsir mendatangkan satu riwayat yang mana diambil daripada salah seorang sejarawan Islam yang terkenal, iaitu Muhammad ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana menceritakan kepadanya seorang lelaki yang mana bertaraf guru syekh daripada Mesir, yang hidup bersama kaumnya hampir 40 tahun, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas, bahawa pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui,
kafir-kafir musyrikin Mekah daripada golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan elit dan golongan-golongan atasan banyak melakukan kezaliman dan kekejaman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Jadi segala macam daya upaya yang mereka lakukan untuk menghancurkan risalah perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir tidak menemui punca. Buat cara ni tak jalan, buat cara tu tak jadi. Seolah-olah macam-macam rancangan, macam-macam agenda dah mereka fikir, pulah kepala otak mereka bagaimana nak hancurkan perjuangan dakwah Nabi. Jadi sekumpulan ini merancang menghantar dua orang utusan mereka, iaitu Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ith. Jadi seorang tu nama Nadhr bin Haris, seorang lagi nama Uqbah bin Abi Mu'ith. Sebelum kita lanjutkan cerita ni, kita nak tahu serba sedikit siapa dia dua orang yang bernama Nadhr bin Haris dengan Uqbah bin Abi Mu'ith. Yang pertama ialah Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris ni adalah seorang lelaki yang banyak melakukan penentangan terhadap Nabi. Boleh dikatakan kalau nak letak beberapa nama antara orang yang paling duk depan, di samping Abu Jahal, di samping Abu Lahab, di samping Al-Walid bin Al-Mughirah, di samping Umayyah bin Khalaf, mesti ada nama Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris ni cara dia lawan Nabi teramat berbeza dengan cara sahabat-sahabat dan kawan dia lain lawan Nabi. Sebelum ni cara Abu Lahab, cara Abu Jahal, cara Umayyah bin Khalaf, cara Al-Walid bin Mughirah, cara kejam, cara paksa. Tetapi cara yang digunakan oleh Nadhr bin Haris ialah cara halus, iaitu menggunakan logik dan pemikiran. Bagaimana dia nak menggunakan kepandaian dan kecerdasan otak yang ada pada dia, dia nak melumpuhkan perjuangan dakwah Nabi. Dia adalah salah seorang ahli perniagaan yang banyak melakukan perjalanan sebelum ni. Dia orang berniaga, dia orang businessman, dia banyak dah pergi ke tempat-tempat di luar di kota Mekah. Terutamanya kawasan-kawasan dua buah kuasa besar yang mengapit Mekah pada masa itu di timur dan di barat, iaitu kuasa besar Parsi dan kuasa besar Rom. Jadi bila dia masuk kawasan Parsi, dia masuk kawasan Rom, dia ni banyak belajar dan mengutip cerita-cerita legenda, cerita-cerita mitos daripada orang-orang Yahudi, sama ada Parsi ataupun orang-orang Rom tu sendiri. Kalau kita jenis cerita-cerita hikayat, cerita-cerita dongeng, banyak ada dengan dia duk ambil daripada kedua kelompok dan golongan tersebut. Jadi bila diturunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan pemuka-pemuka ni menentang Nabi. Seolah-olah mereka pekakkan telinga mereka, mereka tak mau menerima kebenaran ayat-ayat Quran yang turun pada Nabi. Salah satu cara ialah bagaimana mereka nak tahan orang lain daripada berminat dan nak belajar tentang ayat-ayat Quran yang diturunkan pada Nabi. Dia juga ajak orang lain supaya dengar cerita dia. Maksudnya dia panggil orang, dia memperdengarkan hikayat-hikayat, cerita-cerita dongeng daripada Parsi. Dia memperdengarkan hikayat-hikayat dan dongeng-dongeng daripada Rom tadi. Jadi bila benda ni berlangsung lama, memang ada orang yang tertarik, memang ada orang yang minat. Lebih-lebih lagi satu pembawaan, kalau kita tengok konsep dakwah yang dibawa melalui jalan cerita ni, orang minat, orang senang faham. Tetapi dakwah tetap dakwah, agama tetap agama. Yang dikatakan dongeng itu adalah dongeng, yang dikatakan hikayat itu adalah hikayat. Dia sama sekali berbeza dengan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bila duk hari-hari hikayat, hari-hari dongeng ni, banyak mana orang ada pun sampai masa dia habis cerita. Habis dah cerita ada dengan dia, cerita mana lagi aku nak cerita? Cerita mana lagi aku nak dengarkan pada orang? Cerita mana lagi aku nak persembahkan pada orang? Sebenarnya berkenaan dengan apa yang dilakukan olehnya ini mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka dalam surah Al-Anfal ayat 31, sebenarnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nadhr bin Haris. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na. Sesungguhnya apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat daripada kami, maksudnya bila diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, qalu qad sami'na. Sesungguhnya mereka mengatakan kami pernah mendengar ayat-ayat seperti ini sebelum ni. Walaupun mereka sebenarnya tak pernah dengar ayat-ayat Quran, tapi kerana mereka nak menafikan dengan kerahnya hati mereka, termasuk dalam hati ni nak menolak dakwah dan ayat-ayat Al-Quran melebihi sesuatu yang ada pada mereka, mereka sebut macam ni. Kami pernah dengar lah kalau benda-benda macam hak Muhammad duk cerita kat kamu semua. Lau nasya'u lakulna misla haza. Dan kalau kami nak, kami pun boleh kata, kamu pun boleh sebut, kami pun boleh baca seperti apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Kami boleh datangkan benda yang sama. Sedangkan kemampuan mereka untuk mendatangkan sesuatu yang sama, mirip atau persis seperti Al-Quran, memang tak ada kemampuan sesiapa pun. Sebab Al-Quran ni adalah kalam Allah, perkataan dan firman daripada Allah, mana mungkin untuk ditumpaskan dan ditandingi oleh mana-mana kalam makhluk daripada manusia. In haza illa asatirul awwalin. Tiada lain dan tiada bukan, ini adalah ucapan-ucapan daripada cerita-cerita dongeng. Inilah tuduhan-tuduhan yang mereka berikan kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan ini berlaku bukan sahaja kepada Nadhr bin Haris, tetapi pendekatan yang sama telah digunakan hari ini, metod dan manhajnya oleh musuh-musuh Islam. Antara cara dia sama seperti ini, mereka sedaya upaya mencari jalan-jalan bagaimana nak menyaingi kehebatan ayat-ayat Al-Quran. Mereka cuba buat macam mana pun, kemampuan mereka terbatas, kemampuan mereka terhad. Bila benda ni tak jalan, seterusnya apa yang dia buat? Bila dia melakukan perjalanan yang lain, dia nak tukar strategi. Duk main cerita dongeng, cerita hikayat ni tak lepas juga nak tumpaskan Nabi Muhammad. Jadi seterusnya apa yang dia buat ialah dia belajar tentang seni, dia belajar tentang lagu, dia belajar tentang tarian. Yang sebenarnya semua benda ni ada pelbagai variasi dan beragam dalam dunia di kota Mekah pada masa tu. Jadi bila dia belajar semua benda-benda ni, tujuan dia apa? Sebab bila Quran ni turun pada Nabi, dibacakan oleh sahabat-sahabat Nabi, corak dan bentuk bacaan Al-Quran ni dia ada seni yang tersendiri. Macam kita baca Quran hari ni, bila kita dengar tu ada seni dia, ada rindu dia, ada syahdu dia, ada sedap dia. Jadi dia nak menandingi dengan cara dia belajar lagu, dia belajar seni, dia belajar tarian tadi dalam bentuk konsep lagu dan nyanyian. Sebab benda ni juga boleh menarik perhatian hati dan jiwa manusia. Bila kita dengar lagu pun jadi ghalib, kita dengar lagu pun jadi asyik, kita dengar lagu pun jadi gelong. Jadi tujuan dia nak lawan kesyahduan dan kemurnian bacaan Al-Quran. Bila dia balik, dia ajak orang. Tujuan dia upah perempuan-perempuan ni, ada dengan mereka sebagai nyanyi. Ada yang mereka upah sambil menyanyi tu, ada orang duk bergelik.
ada orang duk menyari, ada orang buat tarian. Samping tu dia sediakan makan-makan, dia sediakan minum-minum. Jadi nak suruh orang ramai, jadi orang tak pi tempat dakwah Nabi. Jadi perempuan pun dia jadi ralik, dengar lagu jadi ralik, orang sedia makan, sedia minum, peri pula, tak ada apa dah. Jadi bila dia yang tak lagi nak menyekat kemarahan perjuangan dakwah dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kalau kita baca dan buka dalam surah Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis li sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabun muhim. Ada sesetengah di kalangan manusia ni, dia sanggup mempersembahkan kepada manusia perkataan yang sia-sia, perkataan yang lara, perkataan yang tak ada faedah. Tujuan apa dia mempersembahkan benda-benda ni pada orang lain? Liyudilla an sabilillah, untuk memaling dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Tu tujuan dia. Wa yattakhidhaha huzwa, dan moga-moga mereka menjadikan agama Allah ni sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan main-main. Ulaika lahum azabum muhin, dan kelak mereka akan menerima apa dia? Habuan yang menghinakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga khusus diturunkan kepada Nadhar bin Haris akibat perbuatan dia. Seterusnya, bila benda ni lama berlangsung tak berjalan juga, maka cara lain yang dia guna bila dia pi kepada wilayah Parsi dan wilayah Rom ni, dia belajar dengan ulama-ulama Yahudi, rabbai-rabbai Yahudi, cerita-cerita, kisah-kisah yang terkandung dalam Taurat, cerita-cerita dan kisah yang terkandung dalam Injil. Tapi kita sedar sewaktu Rasulullah dah wujud dan menjadi seorang Nabi dan Rasul, isi-isi dan kandungan Taurat dan Injil bukan lagi asli 100%. Bukan lagi asli 100%, tapi ada sebahagian daripada isi dan kandungannya telah diselewengkan. Ada sebahagian Taurat dan Injil dia seleweng. Ada sebahagian Taurat dan Injil hak berkenaan dengan Nabi Muhammad, risalah dia, nubuah dia, dia perilan terus. Dia perilan terus ayat-ayat yang banyak berkaitan dengan kehadiran Nabi Muhammad di akhir zaman. Jadi bila dia buat lagu ni, dia mari dekat orang ramai di Mekah, dia bawa cerita-cerita, dia bawa ayat-ayat daripada hasil yang dia cedok, yang dia copy paste daripada kisah-kisah Taurat dan kisah-kisah Injil. Tetapi hal ni pun masih tidak mampu untuk menandingi kisah-kisah dan sejarah yang didatangkan oleh Allah menerusi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, bila tiga benda utama yang pernah dibuat oleh Nadhar bin Haris, sesungguhnya bila kita memperhatikan manhaj, metod ataupun agenda yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam hari ini, musuh-musuh Islam hari ini seolah-olah tiru balik, buat balik apa yang pernah dilakukan oleh Nadhar bin Haris. Maksudnya apa yang kita tengok hari ini cuma berbeza pada pelaku dia. Kalau dulu yang buat kerja ni Nadhar bin Haris, hari ini yang buat kerja ni musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah dan musuh Islam yang lain. Hak ni nama lain, zaman ni nama lain, tapi cara dia lebih kurang, perlakuan dia lebih kurang. Baik, kita ambil contoh yang pertama tadi. Hari ini dibanyakkan didatangkan kepada kita cerita-cerita kalau dulu kita sebut sebagai hikayat, kita sebut sebagai dongeng, kita sebut sebagai asatirul awwalin. Dan hari ini banyak dipersembahkan kepada kita, termasuk anak-anak kita, cerita-cerita yang berbaur fiktif ataupun disebut sebagai fiction,
yang kadang-kadang jalan cerita, bentuk cerita, garapan cerita tu akal kita tak sampai. Tahap kalau cerita masa depan tu macam-macam tahap dia. Kereta boleh terbang apa semua ni. Tujuan dia tu nak memalingkan kita daripada cerita-cerita yang terkandung di dalam Al-Quran. Nak suruh bila umat-umat Islam ni tengok garapan cerita-cerita yang dia buat ni, wow. Sebenarnya cerita ni reka saja. Cerita ni khayalan mereka saja. Cerita ni fantasi mereka saja. Cuma mereka adaptasikan dalam filem nak suruh kita ni hanyut. Hari ni lihat apa yang berlaku. Macam-macam adiwira diketengahkan dalam masyarakat. Sak Spiderman, sak Ultraman, sak Hulk, sak siapa lagi, Iron Man, sak Batman, sak ni. Jadi anak-anak kita hari ni duk minat benda-benda ni. Tapi bila tanya cerita-cerita dan kisah dalam Quran, zero. Tanya cerita-cerita sahabat Nabi hak lebih aula dan utama mereka belajar, tak tahu apa. Tanya sahabat ni nama apa, tak kenal. Cerita ni tentang sahabat mana, tak tahu. Tapi bila suruh cerita Ultraman, oh, satu-satu cerita. Bila suruh cerita Spiderman, satu-satu cerita. Maksudnya mereka mengalihkan benda-benda tadi. Kalau dulu dia zaman hikayat, dulu dia zaman dongeng, dia ubah bentuk-bentuk begini. Yang mana dia boleh memesong dan mengalihkan pemikiran untuk kita terus mendalami isi-isi Al-Quran yang sebenar, yang sepatutnya menjadi keutamaan kita untuk mempelajarinya. Metod yang kedua, jenis seni, jenis tarian, jenis lagu, muzik, makan, minum. Ajak orang supaya orang tak pi tempat Nabi Muhammad. Hari ni berlaku ke tak? Dia buat kadang-kadang tempat-tempat khusus yang dia panggil mungkin kelab malam, yang dia panggil mungkin kelab dandut, yang dia panggil mungkin clubbing tu clubbing ni, function tu function ni, party tu party ni. Bila dah ada benda-benda macam tu, memang tak sah kalau tak menyanyi. Hak laki pun menyanyi, hak perempuan pun menyanyi. Maka berlakulah ikhtilat, bercampur gaul lelaki dan perempuan. Tambah-tambah pergaulan lelaki dan perempuan tadi, aurat pun ditutup secara tidak sempurna. Hak tu kuning, hak tu colour biru, hak tu gebang macam singa laut, macam-macam. Lepas tu hak belah bawahnya dedah sana, dedah sini, hak tu ketat sana, ketat sini, hak tu bersembur sana, bersembur sini. Lepas tu makan-makan, minum-minum. Dan kalau mungkin tidak dapat dielakkan, kadang-kadang minuman-minuman yang disajikan tu termasuk yang diharamkan oleh Allah. Minuman-minuman keras dan sebagainya. Dan ini berlaku di banyak tempat di dunia ni. Bukan sahaja di tempat-tempat yang didominasi oleh non-Muslim dan orang kafir. Bahkan benda ni dah masuk dalam negara-negara yang dikatakan milik orang Islam. Jadi bila terkena dan terjebak dengan perkara ni, dia akan melekakan manusia, melekakan umat Islam. Yang ketiga, apa yang dia buat ialah mencari cerita-cerita daripada sumber-sumber agama lain. Contoh Taurat, contoh Injil. Walaupun kita tahu dan kita sedar bahawa cerita-cerita dalam Taurat dan Injil ni tak lekang dan tak jauh beza dengan Quran. Taurat nak cerita apa kalau bukan cerita para Nabi? Injil nak cerita apa kalau bukan cerita para Nabi? Tetapi bila berlaku dua benda tu, kita dah jadi tak seronok. Apa dia? Pertama, menghilangkan fakta-fakta penting tentang Nabi Muhammad. Dan yang kedua ialah mengubah isi-isi kandungan dan menyelewengkannya. Sebab tu kadang-kadang ada hukum-hukum yang sebelum ni halal, tiba-tiba sanggup diharamkan oleh mereka. Ada yang sebelum ni Allah haram benda tu, mereka menghalalkan pula benda tadi. Jadi mereka menjual agama ni dengan harga yang murah. Tambahan pula kita tahu dulu ni, orang yang boleh baca betul-betul kitab Taurat ialah robbai-robbai. Sebab Taurat ni turun bahasa Ibrani. Orang awam-awam biasa tak boleh nak baca kitab tu. Berbeza kita hari ni Quran. Semua orang Islam boleh baca Quran.
Orang tak boleh nak tipu sebab semua orang hari-hari baca Quran. Kalau kita nak tipu mana-mana ayat, kita nak menyeleweng mana-mana ayat, orang dengan cepat dan pantas dapat kesan. Oi, orang lain pun baca juga ustaz, orang lain pun kaji juga, orang lain pun tengok juga, hang nak bohong pun agak-agak lah. Orang cepat detect. Tapi hak ni hak boleh bacanya ulama-ulama, orang awam biasa tak baca. Jadi bila mari tanya hukum apa-apa pun ikut keluar mulut dia lah. Yang penting apa? Kadang-kadang mereka meminta upah, mereka meminta imbuhan. Kalau nak bagi tahu hukum lagu-lagu ni kena bayar. Kalau nak tahu cerita sekian kena bayar. Jadi mereka menggunakan agama berpandukan kitab tadi sebagai habuan keduniaan bagi mereka. Sebab tu Allah mengutuk para robai-robai Yahudi yang terdahulu yang menjual dan memperdagangkan agama. Baik, tiga benda ni sememangnya berlaku. Tetapi bila tuduhan-tuduhan yang dibuat ke atas Nabi Muhammad oleh sebilangan sahabat-sahabat dia yang guna cara lain tak sama macam dia, dia sememangnya antara orang yang bukan nak kata defend Nabi secara, kita kata apa, dia memang tak menyebelahi Nabi, tapi apa yang dikeutarakan tuduhan-tuduhan oleh sahabat-sahabat dan kawan dia tu dia tak setuju. Contohnya dalam sejarah, apa yang kafir-kafir musyrikin Mekah pernah tuduh Nabi. Nabi antaranya dituduh sebagai tukang syair. Nabi dituduh sebagai pelaku paranormal, tok nujum, peramal. Nabi dituduh sebagai kerasukan. Nabi dituduh sebagai orang gila, orang tak berapa betul otak dan pemikiran dia. Jadi walaupun ni tuduhan, dia tu jawab balik tuduhan ni bukan kerana nak defend Nabi, tapi kerana tuduhan ni memang tak ada asas langsung. Sebab dia orang belajar, dia orang cerdik akal dia. Bila orang tuduh Nabi sebagai ahli syair, mana mungkin kita nak tuduh Muhammad sebagai ahli syair sedang kita ni orang yang hebat dan syair. Kita belajar semua pelbagai jenis syair. Bila Muhammad baca ayat-ayat Quran yang dia dakwa tu dengan syair yang kita ada, yang kita pengalaman ni langsung tak sama. Jadi dia buat benda macam ni bukan defend Nabi, tetapi corak tomahan tadi tak ada asas untuk kita letak tuduhan ni atas diri Nabi. Jadi kalau kita cakap bahasa kampung, hang nak tuduh orang pun agak-agak lah, biar tuduhan tu berbaloi. Ni semua orang dapat kesan, ahli syair dapat kesan, orang yang hebat syair dapat kesan bahawa hak Muhammad datang langsung berbeza, langsung tak sama. Kalau nak kata dia dukun, nak kata dia peramal, nak kata dia ahli sihir, kita tahu bacaan-bacaan dan mantra orang sihir, orang Tok Bomo ni lagu mana. Kita pun kenali sahabat-sahabat di kalangan Tok Bomo. Kalau dia bomo, macam ni bacaan dia. Kalau dia baca mantra, macam ni mantra dia. Tiba-tiba Muhammad mari baca Quran, langsung tak sama. Macam mana nak tuduh dia sebagai dukun, peramal dan sebagainya. Tapi nak tuduh dia kerasukan, dia pi Gua Hira sebagaimana tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi, tuduhan orang Kristian. Orang Yahudi dan Kristian tuduh apa? Yang datang pada Nabi itu bukan malaikat Jibril. Biasanya kalau orang duduk dalam gua ni, dalam gua tu siapa duduk? Jin, hantu, setan. Sebenarnya hak masuk kat Nabi tu jin, hantu, setan. Dia dakwa kata malaikat Jibril mari peluk dia. Tu orang kafir tuduh kat Nabi. Jadi Nabi ni kerasukan. Jadi hak bacaan dia, ayat-ayat dia ni sebenarnya bukan daripada Allah, tapi dari setan kononnya. Kalau dari setan ni dia merapu. Kalau dari setan ni orang boleh detect. Ayat dia ni ayat yang tak akan menyokong setan. Tiba-tiba ayat ni ayat setan, dalam ayat-ayat Quran banyak kutuk setan. Contoh kata, ayat ni datang daripada Ustaz Auni ni, bukan daripada orang lain. Tapi bila orang dakwa ayat ni dari Ustaz Auni, banyak ayat-ayat tu duk kutuk Ustaz Auni sendiri. Logik tak? Ayat kata dari saya, tapi ayat tu celaka Ustaz Auni, bangsa Ustaz Auni, bengong Ustaz Auni. Apa saya nak buat cerita tu? Dah dia dakwa ayat setan, tapi ayat tu duk kutuk setan, laknat setan. Jadi terbalik pula. Tak logik. Jadi nak tuduh pula Nabi apa? Gila.
Nak gila macam mana? Dia orang yang paling amanah, orang yang kamu kenal. Last kali apa kemuncak dia? Tuduh Nabi sebagai ahli sihir. Tuan-tuan kena faham, tuduhan ahli sihir pada Nabi jangan duk sangka macam tuduh sihir ini. Ahli sihir hari ni kita boleh buat magic contoh. Terapung, orang kata sihir ni. Duit hak duk tangan popek-popek hilang sihir. Maksudnya dikatakan Nabi ni ahli sihir bukan kerana perbuatan-perbuatan sihir sebagaimana yang kita maklum tu. Tetapi tuduhan ni ialah kerana Nabi mendatangkan ayat-ayat Quran ni memang kita tak boleh nak buat apa. Contohnya ayat ni datang daripada seorang lelaki yang dianggap sebagai ummi. Bila dia ummi, dia tak reti baca, dia tak reti tulis. Dia tak reti baca, dia tak reti tulis, tiba-tiba mampu datangkan ayat yang mencengang kau, orang kata, oh hebat. Dia baca pun tak reti, menulis pun tak reti. Lepas tu pula nak tuduh dia belajar dengan bapak dia. Bapak dia meninggal, dia duduk dalam perut mak lagi. Tak ada peluang nak tuduh belajar dengan bapak. Nak tuduh belajar dengan mak, baru berapa hari menyusu dengan mak, hantar pergi kampung Halimatul Sa'diyah dah. Lepas tu duduk tu apa lama, mak meninggal. Duduk dengan tok, nak kata belajar dengan tok pun 2 tahun je. Mak meninggal umur 6 tahun, 8 tahun tok meninggal. Bila tok meninggal, duduk dengan pak saudara. Pak saudara tu pula kira hak tahap paling sederhana. Nak mengelakkan orang tuduh Nabi belajar ni, Nabi terpaksa bantu pak saudara kerja. Mengembal kambing, pi berniaga. Jadi cara hidup Nabi tu tak ada peluang Nabi tu nak pi belajar dengan mana-mana guru. Orang nak tuduh, dia ada ruang tu masa dia pi belajar dengan dia ni, mengaji ni, tak ada. Sibuk mengembala kambing, sibuk berniaga, pi situ, pi sini. Jadi tak ada tuduhan. Jadi bila datang daripada orang yang macam ni, tak erti baca, tak erti tulis, tiba-tiba ayat yang dia bawa tu, wow. Ayat yang dia bawa power. Jadi orang anggap tu sebagai sihir. Tu maksud dituduh ahli sihir. Tu bukan kerana buat benda pelik-pelik macam kita sangka hari ni. Jadi sihir sungguhlah Muhammad bawa ni. Jadi sihir dari sudut tak mampu akal mereka nak fikir bagaimana Muhammad mampu menghasilkan ayat-ayat yang didakwa sebagai ayat Al-Quran. Itu Nadar bin Haris secara ringkas. Kemudian seorang lagi ialah Uqbah bin Abi Mu'is. Uqbah bin Abi Mu'is ni adalah seorang lelaki yang kalau kita tengok dalam hadis-hadis Rasulullah, banyaklah Rasulullah membicarakan tentang dia. Antaranya dalam hadis Rasulullah secara umum pemaknaan, aku ni berjiran bertetangga dengan 2 orang yang paling teruk perangai dia. Nabi kata, siapa dia yang jadi jiran? Hak Nabi kata jiran dia 2 orang paling teruk. Jiran yang pertama tak ada orang lain, pak saudara dia, Abu Lahab. Hak jadi jiran Nabi pertama Abu Lahab, yang kedua dia ni dah, Uqbah bin Abi Mu'is. Jiran kuat paling teruk, tak ada orang lain, 2 orang ni. Tapi dalam sejarah sebagai contoh, banyak ulama' menyebut, dalam tafsir pun ada, yang sebenarnya ada lebih kurang 5 orang jiran-jiran hak perangai teruk ni. Selain daripada Abu Lahab dengan Uqbah bin Abi Mu'is, yang ketiga bernama Al-Hakam bin Ash bin Umayyah. Yang keempat ialah Adi bin Hamra As-Saqafi, dan yang kelima Ibnul Ashad Al-Huzali. Ni 5 orang. Yang jenis kalau cerita-cerita jenis sampah sarak, benda-benda kotor pi buang depan rumah Nabi, pi tampal, pi tempek depan pintu rumah Nabi tu, 5 orang ni, tak ada orang lain. Hak jenis buang kotoran depan rumah, tengah jalan rumah Nabi, inilah orang-orang dia. Dan yang ambil kotoran dan usuh-usuh perut waktu Nabi duduk semayang dalam Masjidil Haram tu, inilah Uqbah bin Abi Mu'is. Tapi Uqbah bin Abi Mu'is ada cerita lain yang Nabi cerita. Nabi kata apa? Tiada lain dan tiada bukan kalau aku ni bertemu dengan kamu luar kota Mekah. Sekarang ni kita dua duduk dalam Mekah. Kalau aku bertemu dengan kamu wahai Uqbah di luar kota Mekah, pasti aku akan penggal leher kamu. Nak cakap teruk sangat dia punya perangai. Ada doa dalam hadis Nabi kata, ya Allah balikkan lubang hidung dia. Tak tahulah nak balik ke mana jenis lubang jadi kok.
kok atas ke, kalau lubang hidung kita ni kok atas, musim hujan memang cukup payah. Betul tak? Lah ni kalau hujan pun lubang kok bawah dia tak masuk. Kalau lubang tu balik kok atas, jenuh. Dan bantinglah, maksudnya rebahkanlah dia, jatuhkanlah dia. Nadhr bin Haris ni, walaupun dia tu sama jahat dengan Abu Jahal, Abu Lahab, tapi kebanyakan pemuda-pemuda dan pemuka Quraisy ni tak suka dengan dia. Walaupun dia sama-sama jahat, tapi orang tak suka perangai dia. Why? Kerana dia ni orang yang suka ingkar dan mengkhianati janji. Dia banyak berjanji, tapi dia khianat janji. Dia banyak berjanji, tapi dia ingkar janji. Jadi sebenarnya, kenapa dia jadi lagu ni, perangai dia huduh, perangai dia buruk? Kerana sememangnya dia ada darah keturunan Yahudi. Dulu tok kepada bapak dia, Uqbah bin Abi Mu'ith. Abi Mu'ith tu bapak. Tok pada bapak dia bernama Umayyah bin Abdul Syamsin. Umayyah bin Abdul Syamsin ni moyang kepada Uqbah ni. Dulu dia pernah pi ke negara Syam, negeri Syam. Bila dia pergi di negeri Syam, dia duduk di sana hampir 10 tahun. Moyang dia tadi, bila duduk sana, jadi sesuatu benda yang tidak diingini, iaitu dia bermukah ni berzina dengan seorang perempuan Yahudi daripada penduduk sebuah tempat nama Safuriyah. Jadi perempuan ni bukan anak dara, perempuan ni bukan tak ada suami, perempuan ni ada suami dah. Suami pula orang Yahudi penduduk Safuriyah juga. Jadi bila dia bermukah dan berzina dengan perempuan ni, maka perempuan ni mengandung. Bila perempuan ni mengandung, maka melahirkan anak. Anak hasil daripada zina tadi, maka lahir anak lelaki, diletak nama Zakwan. Nama Zakwan. Kalaulah Umayyah bin Abu Syamsin tu moyang, Zakwan ni tok kepada Uqbah tu lah. Jadi nama timbangan dia Abu Amt. Zakwan nama betul Abu Amt. Kemudian bila dia ni buat onang dengan bini orang, takutlah, dia buat larilah balik ke Mekah. Jadi bila buat lari balik ke Mekah, dia boleh dinisbahkan kepada Arab bapak dia, Umayyah bin Abdul Syam tu, mengikut tradisi Arab jahiliyah. Jadi akhirnya keluarlah bapak dia Abi Mu'ith tu, kemudian keluar pula Uqbah. Jadi darah pun darah dah tak elok, darah tak cantik dah. Tak cantik itu bukan pada Yahudi. Yahudi tu dia tak boleh ubah dah. Cuma hari ni konsepsi pemikiran kita Yahudi ni jahat kerana sinonim banyak Yahudi Zionis yang jahat. Jadi bila sebut Yahudi, kita pun terarah kepada jahat. Kita selalu dah sebut dulu kan, bab bangsa ni kita tak ada pilihan. Sebab kita lahir tu memang lahir lagu tu dah. Kau boleh pilih ke sebelum kita nak keluar perut mak kita tu isi borang dulu. Aku ni nak pilih kalau boleh bangsa Cina. Minta dengan Allah, aku nak bangsa Yahudi, aku nak jadi orang negro, aku nak jadi orang ni. Tak boleh. Kita keluar, kita tu bangsa Yahudi pun kita terima dan redha. Yang penting tu hanya bangsa, tak ada apa-apa. Tapi yang penting apa dia? Agama. Hari ni kita Melayu ke Islam, kita bangsa Cina pun Islam, kita bangsa India pun Islam, kita negro pun Islam. Jadi bila kata sinonim macam tu, kita selalu sebut, kalau nak kata jahat ni, semua bangsa ni jahat. Semua bangsa pun ada baik, ada sisi jahat dia. Ke bangsa Melayu semua baik? Baik semua ke? Tak ada. Bangsa Melayu pun ada hak baik, hak jahat ada jahat dia. Cina pun ada Cina hak baik, ada Cina hak jahat. India pun ada India hak baik, India hak jahat. Sebab jahat ni dia tak sinonim dengan bangsa tu, dia melibatkan perangai seseorang. Siapa dia pun, dia tetap akan ada yang baik, akan ada yang jahat, bangsa apa sekalipun. Tapi yang jadi hak kata tak elok tu sebab dia hasil daripada perbuatan zina tu. Okey. Dia ni salah seorang ahli perniagaan yang besar. Antara perniagaan besar dia ialah berniaga khamar. Apa dia khamar? Arak Dia tokey besar arak. Bila tokey besar arak memang kaya lah, sebab arak ni antara minuman yang menjadi keutamaan.
Sebab tradisi zaman jahiliah ni, kalau sebut benda-benda jahiliah ni, tak akan tinggal bab minum arak. Kita kata tradisi zaman jahiliah berzina, tradisi zaman jahiliah berjudi, tradisi zaman jahiliah, walaupun tak semua, sebahagian tu ada yang sanggup tanam anak perempuan hidup-hidup, berbunuh, merompok, mencuri. Tapi bab minum arak tak tinggal, mesti ada. Jadi bila seorang tu jadi toke, taikun besar arak, memang kaya lah dia. Dan dia satu lagi mempunyai kambing gembalaan yang cukup banyak. Dan dia telah upah 2 orang secara bergaji tetap untuk jaga kambing dia. Yang jadi specialnya, salah seorang sahabat Nabi antaranya yang dia gaji tu, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Dia ada satu kisah lah dulu. Abdullah bin Mas'ud ni duduk tengah jaga kambing tuan dia tu. Ni panjanglah sebuah asar riwayat daripada Ibnu Asakir. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar pergi tempat Abdullah bin Mas'ud duduk gembala kambing. Dia kata, boleh tak kamu datangkan seekor kambing pada kami? Dia kata boleh, tapi kambing ni bukan kambing aku, tapi kambing yang diamanahkan. Maksud ayat dia ni, aku ni cuma jaga, cuma gembala, tapi kambing ni ada tuan. Jadi kamu nak lagu mana? Nabi kata, bawa kepada aku seekor kambing betina yang tidak dikahwini lagi. Maksudnya yang jenis hak kambing betina, hak muda lagi. Hak kambing jantan tak naik atas dia lagi lah, mudah. Jadi dia pun pergi cari seekor kambing betina, bawa jumpa Nabi. Biasanya kambing betina hak tak kahwin lagi ada susu ke tak ada susu? Tak ada susu. Tapi Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, kemudian Nabi perah, keluar susu. Keluar susu, Nabi suruh Abu Bakar minum dan Nabi minum. Habis selesai minum, Nabi angkat tangan sekali lagi, Nabi kata menyusutlah. Menyusut tu maksud jadi macam asal balik. Jadi macam hak kambing biasa balik tadi, hak macam seolah-olah tengok tu tak ada susu. Jadi bila tengok macam ni, dia minta sesuatu dengan Nabi. Apa yang dia minta? Dia kata, wahai Rasulullah, ajarkan aku macam hak Nabi sebut tadi kat kambing pada dia, atau sekurang-kurangnya ajarkan kepada aku ayat-ayat Quran yang pernah turun pada kamu. Jadi antara kata-kata masyhur Abdullah bin Mas'ud ialah dia sebut apa? Dia kata sekurang-kurangnya sebanyak 70 surah yang aku belajar secara terus daripada Rasulullah, dan tak ada seorang sahabat pun yang boleh menandingi aku dalam bab ini. Dia antara seorang sahabat yang paling berani membaca dan melantungkan ayat-ayat Quran waktu tengah orang-orang takut dulu nak tonjolkan Islam dia dulu. Kan dulu masuk Islam sembunyi-sembunyi, tapi dia ni dia sanggup baca, kemudian bila lalu orang kafir sengaja penderak bacaan. Hebat dia. Dia tak takut orang pukul ke orang buat apa pun. Itulah Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi itulah 2 orang. Tu lebih kurang cerita. 2 orang ni lah diutuskan oleh bos-bos mereka ni pi ke negeri Madinah. Waktu ni Nabi tak hijrah lagi. Untuk apa pi ke Madinah? Nak minta bantuan dengan robai-robai Yahudi. Tanya robai-robai Yahudi, lagu mana cara kita ni nak peralah Muhammad? Nak minta bantuan. Cara dia duk buat sama dia di Mekah tu tak lepas semua, tak jalan lah. Jadi 3 benda mereka bawa. Pertama, mereka menceritakan latar belakang Muhammad. Muhammad ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tu yang pertama dekat robai Yahudi. Yang kedua, mereka ceritakan sifat-sifat dan kepribadian diri Nabi. Muhammad ni sifat dia macam ni, orang keloi macam ni, orang gelap macam ni, fizikal dia macam ni semua. Yang ketiga apa dia? Lagu mana cara kita ni nak menumpaskan orang ni? Jadi dia kata macam ni, aku berikan kepada kamu 3 soalan. Kamu tanya 3 soalan ni pada Muhammad yang kamu cerita kat aku tadi. Kalau benar-benar dia seorang Nabi dan Rasul, pasti dia boleh jawab 3 soalan ni. Tapi kalau kamu tanya 3 soalan ni, 1 pun dia tak boleh jawab, dia bohong. Maksudnya dia Nabi yang palsu, dia Nabi yang dia dakwa-dakwa, dia menipu. Jadi apa dia 3 soalan tu? Yang pertama, kalau kamu balik ke Mekah jumpa dengan Muhammad ni, tanyakan kepada dia tentang kisah beberapa orang pemuda.
yang telah melarikan diri daripada kaumnya demi untuk menyelamatkan iman mereka. Yang ni sebenarnya merujuk pada kisah pemuda Ashabul Kahfi. Apa dia soalan yang kedua? Soalan yang kedua, kamu tanyakan kepada Muhammad kisah seorang lelaki yang melakukan perjalanan. Kalau bahasa asli klasik dia panggil Lang Buana. Lang Buana ni ada salah satu siri senario kan. Lang Buana. Maksud Lang Buana ni orang berjalan jauh, timur barat. Ni merujuk kepada kisah Zulkarnain. Tanya pasal kisah lelaki ni, perjalanan dia, apa yang berlaku. Yang ketiga ni dia sebenarnya tak ada kena mengena dalam surah Al-Kahfi, tapi dia duduk dalam surah sebelum tu, surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tanyakan dia tentang permasalahan ruh. Jadi bawa balik benda ni, harapan-harapan 3 soalan ni Nabi tak boleh jawab. Dengan niat nak peralah Nabi lah. Jadi nombor 1 tanya Nabi apa? Ashabul Kahfi. Yang kedua tanya Zulkarnain. Yang ketiga tanya persoalan ruh. Bila 3 soalan ni dibentangkan pada Nabi, memang Nabi tak ada jawapan. Nabi tak tahu pun cerita sebelum tu Ashabul Kahfi tu apa, Zulkarnain tu apa, lebih-lebih lagi persoalan ruh. Jadi Nabi menjanjikan kepada mereka keesokannya aku akan bagi jawapan. Tapi Nabi tak limitkan masa esok tu. Contoh pukul 9 esok ke pukul 10, Nabi tak sebut pukul berapa, waktu bila, tapi Nabi kata esok. Dan bila sebut esok tu, Nabi mengharapkan apa? Contoh orang mari tanya soalan pada kita, kita tak tahu jawapan, hang mari esok lah. Jadi yang diharapkan Jibril turun bagi jawapan. Tapi Jibril tak turun pada Nabi bukan kata esok tu, 15 hari berselang Jibril tak turun. Inilah peluang yang digunakan oleh kafir-kafir Quraisy nak apa? Nak meremeh-remeh dan menuduh Nabi ni tak tahu, Nabi palsu, Nabi ni pembohong. Dah mari esok tu ada jawapan tak? Tak ada. Mari pula lusa, tak ada. Mari hari seterusnya, tak ada. 2-3 kali Muhammad ni leceh. Boleh jawab ke tak boleh jawab ni? Janji esok, mari hari ni, esok pula, mari ni, esok pula. Maksudnya peluang ni digunakan oleh dia untuk meraih simpati masyarakat pada waktu tu yang Muhammad ni memang tak boleh percaya. Dia tak boleh jawab dah, dia bukan Nabi pun. Jadi menyebabkan keadaan ni Nabi jadi apa? Kalau kita duduk keadaan Nabi tu, jadi tak tentu arah. Jadi rasa apa, sempit dada, jadi rasa kecewa, jadi rasa frah kerana menerima tuduhan-tuduhan tadi. Jadi selepas 15 hari itu baru Jibril datang. Waktu turun tentang Ashabul Kahfi, waktu turun tentang Zulkarnain, waktu turun tentang permasalahan roh. Antaranya pengajaran duk tengah tu, bila berjanji dengan orang kena sebut apa? InsyaAllah. Walaupun benda tu sebenarnya memang Allah nak bagi dah tentang insya-Allah tu, tapi ada bentuk, ada cara dia nak beri jadi cerita tu. Jadi Nabi tu dia janji, dia tak sebut benda tu. Jadi lain kali kalau kita nak berjanji dengan orang yang tidak tahu tempoh bila-bila, hanya perlu menyebut insya-Allah, mudah-mudahan, tapi tak tahu bila. Okey, bila turun semua benda ni, terjawablah persoalan-persoalan tadi. Tapi hak Nabi sesak dada, rasa kelam, rasa serabut, kecewa tadi, Allah rakam dalam surah Kahfi juga ayat yang ke-6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asaf. Adakah dengan sebab ini kamu bakhik ni maksudnya membinasakan diri kamu? Dalam terjemahan Melayu ada sebut, adakah kerana sebab ni kamu nak bunuh diri kamu, mencelakakan diri kamu wahai Muhammad, hanya kerana mereka berpaling daripada kamu. Illam yu'minu, walaupun mereka tak beriman bihadzal hadis, dengan keterangan ni merujuk kepada Al-Quran. Asafa, janganlah kamu kecewa. Dia nak dengar pun tak apa, dia tak mau dengar pun ikut dia. Jadi kamu tu jangan buat rasa serabut, rasa kalut sampai menyebabkan kamu tu nak menceburkan diri kamu dalam kemudaratan. Rasa nak binasakan diri kamu, rasa nak bunuh diri ke, rasa faham sendirilah kita duduk tertekan ni. Kita sebelum ni lagu lain, lepas tu orang tuduh macam-macam. Pembohong lah, tak boleh nak jawab lah, jadi serabut kepala.
Tu kadang-kadang orang pi Jambatan Pulau Pinang tu, rakam letak kamera dulu sekali, selamat tinggal semua orang baik terjun dah. Serabut kepala tu. Pakai baju kok, pakai necktie tak. Itulah lebih kurang cerita. Penat lah ni. Boleh tak? Nak isyak lah kan? Habis cerita. Jadi inilah antara sebab diturunkan surah Al-Kahfi pada Nabi Muhammad. Walaupun tidak kesemua daripada kisah tu. Tapi bila Al-Kahfi ni jadi tema, maka dia jadi apa dia? Sentral. Sebab tema substansi pada cerita ni, kebiasaan Allah akan letak pada nama surah. Pada nama surah tu. Sebab tema paling utama yang Allah nak garap daripada 4 cerita. Dalam Kahfi ni ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita 2 pemilik kebun, ada cerita Musa dengan Nabi Khidir, ada cerita Zulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Tapi yang lebih utama yang Allah nak letak secara sentral, keutamaan dia tu ada pada Ashabul Kahfi. Sebab dia melibatkan isu akidah. Plot cerita kedua, isu material. Plot cerita ketiga, isu ilmu. Plot cerita keempat, isu pemerintahan, isu politik. Itulah fitnah-fitnah yang Dajjal akan bawa. Fitnah pada akidah kita, fitnah pada dunia dan material kita, fitnah pada ilmu dan fitnah pada pemerintahan, fitnah pada politik. Cara sepintas lalu, fitnah yang dia buat hari ini boleh mengikis akidah, menyebabkan manusia hak beriman boleh jadi tak beriman, manusia hak Islam boleh jadi kufur, manusia hak sebelum ni sembah Allah jadi dah tak sembah Allah. Dengan hak duk ada ni, macam-macam dia buat. Dunia pun samalah. Dunia hari ni jadi keutamaan. Kita hari ni bergerak sikit duit, bergerak sikit duit, orang nilai semua. Dulu orang tak berkira sangat duit. Hari ni minyak kereta aku tadi dekat RM10 tu, orang kira dah. Aku ni duk tolong hang ni pun habis 30 dah, agak-agak lah. Ayat-ayat aku tu biasa dah keluar kan. Bab dunia. Sebab itulah ulama-ulama generasi salaf pernah pesan, ubtulina bid-dharra'i fasabarna wa ubtulina bid-dharra'i falam nasbir. Kita ni sebagai manusia ni ubtulina, diuji, dibalakan oleh Allah bid-dharra, dengan benda susah, fasabarna, kita mampu sabar. Maksudnya Allah bagi miskin, hidup dalam miskin, sabar. Allah bagi sakit, sabar. Allah bagi susah, Allah bagi perit, Allah bagi seksa, semua kita mampu sabar. Tetapi wa ubtulina, bila Allah uji bisarra, dengan senang, kebanyakan falam nasbir, tak mampu nak sabar dah. Allah uji kaya sikit, mungkin dia jadi sombong dah. Allah uji alim sikit, pandai sikit, dia jadi takabur dah dengan orang. Waktu hak susah-susah ni semua orang sanggup, hak perit-perit ni sanggup. Tapi bila hak lebih-lebih ni, hak dengan duit, dia kira dah, hak dengan ni, hak ni, harta dunia, kereta, duit, emas, macam-macam, dia tak mampu dah. Sama dengan dunia. Itulah ilmu pula yang ketiga. Ilmu pula macam-macam. Kita hari ni kena cari ilmu yang sebenar. Ilmu yang jadi teras bagi kita ialah ilmu akidah. Bukan kita nak kata ilmu lain tak penting, tidak. Tapi yang jadi teras dan keutamaan ialah mengenal pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Nabi kita, mengenal Allah dan sifat-sifatnya, Nabi dan sifat-sifatnya, agama kita dan sifat-sifatnya. Hak wajib kita percaya, terutama yang terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam tadi. Hak lain tu sebagai pemangkin, sebagai tambahan, sebagai pengukuh untuk kita hidup atas dunia. Bila hidup atas dunia ni, ilmu dunia pun kena belajar. Hak tu jadi fardu ain, hak seterusnya jadi apa? Dia jadi apa? Dia jadi fardu kifayah. Hak ilmu belajar tentang doktor kena belajar, nanti orang sakit siapa nak rawat. Ilmu tentang perubatan, nanti sakit siapa yang nak bagi ubat, nak cam ubat, nak kenai ubat. Ilmu tentang ni, pomen-pomen mekanik ni, kereta-kereta rosak siapa nak baiki, geng-geng ni pula. Dia ada bidang masing-masing yang disebut sebagai fardu kifayah. Jadi bila ada orang dah ambil bidang tu, kita dah jadi
terkecuali. Tapi hak asas ni semua orang kena belajar. Adakah mekanik tak payah belajar akidah dah bila dia ada ilmu mekanik? Tak boleh, hang kena belajar ni. Hang dengan Tuhan, aku dengan Tuhan, dia dengan Tuhan, atau asas. Bab pemerintahan, kalau kita tengok ulama-ulama dulu ni, mereka tak pernah minta jawatan. Tak pernah minta, tapi kalau orang bagi, mereka ambil. Tapi nak minta tak? Kita hari ni dia jadi gila. Betul lah lagu apa, Hukum Karma kan, kumpulan Wing tu tak? Gila harta, gila nama, gila pangkat, gila darjat. Betul ya, orang jadi gila sungguh. Hak tak ada kelayakan pun, bagi akulah jawatan ni. Pengurusi tu kosong lagi nama tu, bagi kat aku lah. Hak ni bagi kat aku lah, hak ni aku nak, hak ni aku nak. Dia tu 10 jawatan dah dia tu. Tapi mari lagi 2 jawatan kosong, dia nak lagi. Kita takut dia jadi beban besok. Gambaran ketika Isra' Mi'raj tu apa? Duk pikul kan? Duk pikul kayu tu, dia tu penat dah pikul, ambil lagi letak. Inilah orang yang ambil amanah tu banyak, tapi dia tak mampu nak pikul amanah. Dia kerana apa? Kerana jawatan tu jadi sumber kekayaan, sumber popular, sumber glamour. Maksudnya kalau orang ni ada jawatan, orang kenal. Tambah-tambah letak pula datuk tu, datuk ni, Tan Sri tu, Tan Sri ni, YB tu. Dia suka jadi benda macam tu. Menjadi kegairahan hidup manusia. Kalau tak ada apa-apa ni jadi macam, orang tak kenal aku pula tak ada jawatan, tak ada gelaran, tak ada pangkat, tak ada tu, tak ada ni. Sebab tu kita sebut sebelum ni dah kan, manusia ni kalau boleh depan belakang tu sama tinggi. Tak, depan tu yang amat berhormat Datuk Seri apa, 3 baris baru apa? Baru nama dia 3 baris jawatan depan tu. Habis segala dia sebut. Lepas tu nama dia, pendek nama dia, Isa bin Daud. Lepas tu hak belakang tu tak puas hati, nak bagi ada lagi. Dia bubuh lah AMNPJK. Habis dah sebaris, apa aku nak bubuh? KWSP bubuh lah. WWE ikut lah. Nombor kereta dia PNT. Orang pun tanya, tak ada lagi aku dengar pangkat PNT. Ni nombor plate kereta aku lah. Bukan orang tahu pun. Jadi macam-macam. Hak betul dia nya Isa bin Daud tu, kalau orang kenal Isa bin Daud saja, tak ada depan, tak ada belakang tu, rasa tak puas hati. Itulah sebuah sedikit secara ringkas lah kita kata, tapi tumpuan kita pada asbabun nuzul cerita tadi dan 2 pengenalan utusan daripada elit kafir Quraisy. Siapa dia? Nadhar bin Haris dan siapa? Uqbah bin Abi Mu'is. Penat ni, boleh berhentilah. InsyaAllah kita ada lagi sambungan dia tak pada bulan seterusnya. Akhir kalam, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah, apa yang kurang, apa yang serba tak kena datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.